tentang berkaitan dengan fotografi alam sekitar. Saya kira pertandingan tersebut akan mendapat sambutan sebabnya ramai anak murid kita ni yang mempunyai telefon masing-masing dan suka ambil gambar ya. Cuma perlukan teknik-teknik tertentu lah yang secara tak langsung mereka akan belajar. Dengan menyertai pertandingan ini mereka terpaksa belajar teknik-teknik fotografi ya, dengan bimbingan guru-guru siasa yang guru-guru muda sekarang ni memang berminat dalam fotografi ni. Alhamdulillah. Okey, tanpa buang masa saya teruskan lagi dengan taklimat berkaitan dengan kategori pertandingan yang ketiga iaitu Bridge Building Competition. Okey, sebelum saya menerangkan agak lebih lanjut ya, suka saya kita tak tengok video ni, suka saya menyarankan kepada cikgu untuk menjadikan video yang link dia saya letakkan di bawah tu sebagai panduan asas. Sebab video ini dikeluarkan, dihasilkan oleh JPN Melaka dan menjadi rujukan banyak negeri untuk pertandingan Bridge Building Competition ini. Dalam video ni ada terangkan tentang bahan-bahan, dia punya spesifikasinya, cara untuk memotong lidi, cara untuk menguji ketahanan dan sebagainya. Jadi jadikan video ini sebagai panduan asas ya, bagi cikgu untuk menghasilkan jambatan nanti. Okey, saya teruskan dengan next slide. Okey, ini bahan-bahan. Okey, cikgu boleh dapatkan semua maklumat tentang objektif dan juga bahan-bahan ni pun ada dalam kertas konsep. Tapi saya nak terangkan tentang lidi ya. Yang bahan-bahan lain tu gunting, pembaris, perekat panas, marker pen, pelayar, kertas pasir, pelapik pemotong, sarung tangan, kertas manila tu biasalah. Cuma lidi ini dinyatakan di situ lidi sate berukuran 46 cm panjang. Ya, saya tak jumpa lah setakat ini lidi sate yang panjang itu. Ya, yang ada pada saya ni macam ni. Lidi sate ni ini lebih kurang 15 cm saja. Ya, okey. Dan maksimum 30 batang lidi. Jadi nanti saya terangkan saiz lidi tidak melebihi saiz 2 keping shilling 20 sen yang dicantumkan. Okey, cikgu. Sebab saya takut nanti ada saiz lidi yang tebal. Ya, jadi tak samalah. Jadi kita punya eksperimen tu tidak ada, not fair test kan. Okey, ini ada duit shilling 20 sen. Ya, cantumkan dia. Lepas tu kita, mana kamera? Kita ukur dia punya ketebalan dia tu. Jangan melebihi duit shilling tu. Okey. Okay, boleh faham tak cikgu? Ya, jangan melebihi ketebalan 2 shilling 20 sen ni. Ya, kalau tidak melebihi, kalau melebihi daripada itu maksudnya dia lebih tebal. Jadi akan tidak ada eksperimen tu nanti ya. Okey, saya suka kepada Bridge Building Competition ni sebab dia lebih kurang dengan aktiviti yang kita jalankan di Makmal Sains. Kita buat satu model, lepas tu kita uji. Ya, dia tidak banyak teknikal sangat, tidak banyak istilah-istilah yang kita tak faham seperti kalau kategori coding ke fotografi tu ada banyak istilah kita tak faham. Yang ni memang kita boleh buat sendiri menggunakan bahan-bahan yang senang ya. Okey, itu bahan-bahan. Okey, saya akan terus pergi ke slide seterusnya. Kaedah pertandingan. Ya. Okey. Kaedah pertandingan ni yang pertama ya, pembinaan jambatan. Ya, cikgu-cikgu perlu menghasilkan, bukan cikgu lah, murid-murid yang menyertai ini perlu menghasilkan 2 video. Ya, 1 video pembinaan jambatan. Okey, dalam video ini yang murid-murid kena menerangkan, menunjukkan bahan-bahan yang digunakan, proses pembinaan jambatan tu mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Okey, spek dia ni saya tak terangkan di sini. Okay, ada dalam kertas konsep dan juga diterangkan dalam video. Ya, kalau sedikit yang saya boleh bacakan, dia punya spek dia, panjang dia ada 40 hingga 45 cm panjang. Panjang tu. Jadi sebab tu saya kata kita punya lidi ni kena kena sambung-sambungkan dia. Ya. Okey, panjang dia 40 hingga 45 cm, ketinggian 40 cm dan ada lagi lah spek dia, lebar 5 hingga 10 cm. Jadi dalam proses pembinaan jambatan tu kena tunjukkan dia punya spesifikasi model tersebut. Ya. Okey, video time lapse berdurasi 3 hingga 5 minit. Sama juga macam video-video kategori lain, jangan lebih daripada 5 minit. Ya. Okey, mungkin proses pembinaan jambatan tu ambil masa yang lama, tetapi kita akan tu time lapse tu kan, kita kurangkan masa dia sehingga 5 minit saja. Itu video yang pertama.
Kan? Okay, video yang kedua, uji ketahanan jambatan. Ya, dah selesai buat, lepas tu nak kena uji pula. Okay, bagaimana nak uji? Video yang kedua, saya terangkan dulu. Okay, next slide. Okay, video satu. Video satu ni, reka bentuk jambatan yang markah dia 40 markah. 40 markah tu datang dari mana? Okay, yang pertama, persembahan projek. Persembahan projek 20 markah. Ya, dari segi bentuk, dari segi rekaan, dan juga jangan lupa, ini sangat penting, aplikasi sains. Ya, mungkin boleh dikaitkan dengan ketahanan, kestabilan yang kita belajar masa tahun 5, mungkin dikaitkan dengan bahan yang tu membawa markah yang banyak. Ya, dari segi bentuk dan juga rekaan. Ya, spesifikasi dia mesti sama dengan atas konsep, tetapi bentuk dan rekaan tu terpulang kepada kreativiti anak murid kita. Ya, pembentangan. Okay. Kalau dalam kertas konsep tu, cikgu akan nampak ada soal jawab, Q&A session. Tapi kita tak buat dekat daerah ini. Di dalam video itu, murid mesti terangkan langkah-langkah, ya, terangkan dengan jelas, lancar, suara mesti jelas. Ya, yang ini membawa markah 10 markah. Lepas tu penggunaan bahan 10 markah dan penggunaan semua bahan secara optimal. Ya, lebih tadi tu boleh guna sehingga 30 batang. Ya, jangan lebih ya. Batang. Lepas tu setiap bahan yang dinyatakan dalam senarai tadi tu tunjukkan bagaimana bahan itu digunakan dalam aktiviti membuat jambatan ni. Ya, ada di situ dinyatakan pen marker kan. Dia ada tak guna pen marker dalam video tu? Ada tunjuk dekat situ papan apa tu? Pemotong alas kan. Ada tak dalam tu digunakan tidak? Itu sebagai contoh. Dia maksudnya optimumkan dan juga eksploitasikan bahan yang disenaraikan tu. Ya, jangan bahan ada tapi tak nampak penggunaan dia. Okay, itu video pertama. Reka bentuk jambatan. Okay, dah selesai buat model jambatan, kita nak uji pula. Okay, bagaimana nak uji? Okay, slide seterusnya. Ujian ketahanan jambatan. Ini banyak markah dia, 60 markah. Okay, ujian satu. Ya. Okay, ujian satu. Ada tunjukkan dalam video tu nanti ya macam mana kita letakkan jambatan tu. Okay. Guna 2 botol 1.5 liter, botol menira tu yang biasa tu yang panjang tu, air mineral tu. Jangan guna botol Sprite tu tidak, air mineral, air kosong tu ya, air mineral ya. Okay, masa kita gantungkan 2 botol tu, lepas tu kita biarkan selama 10 saat. Okay, dalam video ini mesti ditunjukkan stopwatch yang digunakan. Jadi dekatkan dengan kamera, menggunakan kalau ada jam randik di rumah, jam randik ataupun guna pada telefon pun boleh. Letak depan kamera tu supaya para hakim nampak dia punya masa yang di-allocate sini 10 saat kan. Ada masa 10 saat tu roboh tak jambatan tu. Ya? Kalau tak roboh 10 saat tu, jadi ujian satu ni dapat 10 markah. Okey, ujian 2 tambah lagi 2 botol. Lepas tu biarkan juga dalam masa 10 saat. Kalau lepas ke dia tak roboh, dapat lagi 10 markah. Okay, ujian ketiga contohnya tambah lagi 2 botol. Lepas tu dalam saat kelima tu jambatan tu rosak. Jadi untuk ujian ketiga ni dia dapat 5 markah saja. Jadi markah keseluruhannya 25 markah. Jadi itu cara pengiraan markah. Dan sekiranya sampai ujian ke-10 katakan dia tak roboh-roboh juga, dia dapat 100 markah lah. Ya? Jadi kalau lah banyak lah katakan, banyak yang sampai 100 markah tu, barulah kita buat pusingan kedua. Kita akan fikirkan cara lain pula lah. Ya, macam mana untuk kita menguji. Ya? Okey, spesifikasi semua ada dalam kertas konsep. Ya? So cikgu boleh baca dan boleh rujuk pada video yang saya nyatakan tadi. Dan itu sajalah. Itu sajalah tentang bridge bidding competition. Saya rasa inilah yang paling senang sekali untuk anak murid kita buat. Dan juga cikgu boleh rujuk pada video-video yang dihasilkan oleh negeri-negeri yang telah pun melaksanakan. Tapi jangan ikut 100%. Ya, sebab keperluan dan pemarkahan setiap negeri itu mungkin berbeza mengikut kesesuaian daerah dia ataupun negeri dia. Ya, kita ikut kita. Okey. Okey. Itu saja rasa. Kalau ada soalan, saya buka soalan kepada cikgu.
Dan saya memang amat galakkan murid-murid kita untuk menyertai kategori ini. Seronok sebenarnya. Cikgu ada soalan atau penerangan saya terlalu laju? Nak saya ulang ke? Okey, saya lupa tentang penghantaran video. Okey, nanti akan saya berikan link Google Form-nya seminggu sebelum tu. Dalam tu cuma cikgu nyatakan nama peserta, seorang ke, dua orang ke, tiga orang ke, nama, senaraikan namanya. Lepas tu nama sekolah, guru pembimbing, nombor telefon untuk dihubungi dan juga link video. Saya bagikan dua tempat, satu link untuk video satu lagi link untuk video 2. Jadi video ini cikgu perlu upload dalam YouTube unlisted. Ya. Jangan public, unlisted. Dua-duanya mesti unlisted. Okay, bila upload dalam YouTube ni senang nanti untuk para hakim nak akses ya. Okey, ada soalan ya cikgu? Mohon sangatlah ya cikgu untuk memberi pendahan kepada anak murid. Walaupun time PKP ni sekurang-kurangnya ada aktiviti lain yang diorang boleh buat. Dan mohonlah untuk cikgu menggalakkan anak murid kita menyertai apa jua yang mana-mana yang mengikut kesesuaian mereka. Suka fotografi, masuk fotografi. Ada idea untuk inovasi, masuk inovasi. Kalau ada sedikit idea tapi tak tahu nak buat macam mana, boleh berhubung dengan kita punya urus setia Cikgu Amin. Ya. Suka fotografi tetapi tak tahu teknik-teknik dia, boleh berhubung dengan Cikgu Cikgu Razman. Ya. Okey, bridge building ni saya rasa mana-mana cikgu sains pun boleh untuk membimbing anak murid. Ya. Oh ya, sebelum saya terlupa, untuk memudahkan kita berkomunikasi bagi setiap kategori ini, saya sarankan agar para urus setia membuka satu grup Telegram untuk setiap kategori. Dia senang untuk cikgu sekalian berbincang. Sekiranya ada masalah, berbincang dalam grup tu. Boleh ya Cikgu Amin dan Cikgu Razman? Kita buka satu grup. Cikgu Amin? Boleh Cikgu Mazna, boleh. Ada saya sertakan link dalam ruangan chat tu. Oh dah ada dah? Ya. Boleh masuk. Okey. Saya mungkin tak sebut ni. Mungkin saya bagi link dia. Cikgu Razman pun bukalah satu grup kebutuhan, senang. Mungkin sekarang tak ada idea lagi nak tanya apa kan sebab baru masuk maklumat jadi tak tahu lagi apa dia. Tak apa. Mungkin selepas ini kalau ada cadangan ke apa ke mungkin kita boleh pertimbangkan. Ya. Okey, saya bagi pihak PPD yang amat menggalakkan penyertaan dari anak-anak murid kita. Kan? Supaya yang pentingnya ada CJ ya dan juga penglibatan mereka tu ya. Itu sangat penting. Dan jangan risau sangat tentang dokumentasi yang kalau kita baca kertas konsep tu, dokumentasinya memang menakutkan jugalah. Tetapi pada pendapat saya untuk peringkat daerah ni, kita buat seringkas mungkin, dokumentasi tu ada, tetapi tidaklah terlalu detail. Ya. Bila dah ada pemenang nanti, johan untuk ke peringkat negeri, okey, kita akan tumpukan kepada johan itu, kita latih betul-betul sebelum dibawa ke peringkat negeri. Okay, setuju tak cikgu? Macam tu. Ya. Kita galakkan penyertaan anak murid kita. Okey, ada soalan untuk bridge building competition? Kita masih ada lagi 120 orang guru-guru yang menyertai. Alhamdulillah, terima kasih banyak cikgu atas sokongan untuk mendengar taklimat ini. Okey, Cikgu Rahuda. Okey, Assalamualaikum. Salam, ya. Okey, Cikgu Mazna, saya nak tanya sebab bridge building ni macam baru lagi, tentang bahan-bahan tu boleh guna selain ke? Macam ada sedikit tambahan macam selotip ke apa ke daripada yang disenaraikan tu? Maksudnya yang itu saja? Itu sahaja. Oh, okey. Dan mesti tunjukkan penggunaan dia. Kertas pasir, guna untuk apa kertas pasir tu? Kena fikirkan. Jangan nanti letak kertas pasir tu kat situ tapi tak guna. Itu akan tolak masak. Ya. Dan perlu juga tak tunjukkan yang ketebalan lidi tu tak lebih daripada 2 cm dalam video? Mesti tunjuk ke? Tunjuk juga. Itu bukti kita. Oh, okey. Nampak ni. Tapi kalau cikgu tengok dalam YouTube tu,
dia ada lidi tu, dia memang tak tunjuk ketebalan. Ya. Okey, di lidi tu panjang. Panjang, saya rasa macam ni ya. Saya tak tahu lidi apa dia guna. Sebab dalam YouTube tu dia kata lidi saja. Tapi dalam kertas konsep ni dia tulis lidi sate. Lidi sate saya tak jumpa lagi lah yang panjang macam itu, lebih kurang sekaki macam tu kan. Jadi apa yang saya boleh fikirkan dan juga rakan-rakan daerah lain fikirkan, kita kena potong ya bahagian yang tajam ni. Potong situ. Lepas tu kita gunakan gam panas tu untuk sambungkan dia. Ya. Kalau ikut spek, panjang jambatan tu 40 hingga 45 cm. Lebar tu sampai 10 cm kan. Jadi kita kena ukur, lepas tu potong menggunakan plier tu. Jadi setiap proses itu memotong, melekatkan tu semua mesti ada dalam video. Okey, baik, jelas. Terima kasih Cikgu Masna. Okey. Lidi untuk bunga mangga mungkin. Ya. Bagus saya. Tapi panjang dia, ketebalan dia tu. Ketebalan dia tu. Oh tak terfikirlah bunga mangga ni. Jarang ada pun dikahwin ada bunga mangga ni. Ya. Okay. Mungkin boleh cikgu tengok. Ya. Tapi kena tengok juga daripada segi dia punya keboleh lenturan tu. Takut nanti yang itu cepat patah ke apa ke. Saya sarankan untuk kita guna satu jenis sahaja untuk satu daerah. Dan takut nanti dah tak adil pula kan. Ya, ada soalan lagi cikgu? Sarung tangan, mesti pakai sarung tangan. Dari segi ujian tu, cikgu boleh rujuk pada video tu, memang diterangkan dengan jelas. Ada video tadi. Cikgu tak ada? Baik, kalau tak ada, okey, saya rasa sampai di sini saja. Okey, jadi saya sebagai penutupnya, okey, saya ulang balik, kita ada 5 kategori pertandingan, inovasi STEM, fotografi, bridge building competition. Okey, kita dah cover pada hari ini 3 kategori pertandingan ini. Jadi besok kita akan jumpa lagi untuk pertandingan talent show dan juga junior STEM coding. Okey, talent show ni juga menarik. Ya, junior STEM coding ni dia yang tu baru. Ya, sebelum ini diperkenalkan di peringkat sekolah menengah. Dan ini pertama kali peringkat sekolah rendah dan menarik memang kita nampak susah tapi kita cuba. Ya, kita cuba untuk dengar taklimat, lepas tu kita cuba untuk menyertai. Ya. Okey, saya rasa sekian saja untuk ini. Terima kasih cikgu-cikgu kerana hadir pada hari ini. Alhamdulillah ada 120 lebih kehadiran. Tadi ada cikgu yang bertanya kena ada tak link untuk kehadiran. Okey, tak ada ya, sebab sekarang ni memang Google Meet kita, kalau cikgu perasan, memang ada auto generate kehadiran. Sama juga kalau kita buat PDPR menggunakan Google Meet tu, dia terus bagi kehadiran. Ya. Okey, kalau tak ada dah, terima kasih cikgu. Kita bersuara sampai sinilah. Assalamualaikum.